Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan tugas Hafizul Rosli. Seperti biasa awal ni pagi 8.30 pagi segmen Realiti Rakyat ni kami di Astro ni membawakan realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19 serta aktiviti-aktiviti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Dan anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu yang getir ini. Untuk rakyat anda boleh hubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan Astro Awani akan berikan peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyodorkan realiti di kawasan anda. Dan setiap cerita, masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baiklah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat lepas malam mengumumkan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek yang dikenali sebagai Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana untuk tempoh Jun hingga Disember, dan pelan merangkumi 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit dengan tema bersama menjana ekonomi itu bermatlamat memperkasakan rakyat, melonjak perniagaan dan merangsang semula ekonomi. Dan daripada 35 bilion ringgit itu, saiz keseluruhan penjana sejumlah 13.2 bilion atau 37.71% diperuntukkan untuk memperkasakan rakyat, dan 14.8 bilion ringgit iaitu sebanyak 42.28% bagi melonjakkan perniagaan, dan 7.1 bilion ringgit untuk merangsang ekonomi. Dan antara sektor yang diberikan penekanan adalah sektor perniagaan bagi mereka yang mengusahakan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan perusahaan mikro. Dan dengan inisiatif yang disenaraikan ini, bagaimana ia mampu untuk menyuburkan kembali perniagaan. Dan untuk itu kita bawakan dua orang yang terlibat dalam industri perniagaan ini, iaitu Aira Azhar, merupakan pengusaha kedai makan, dan juga Dato' Azlin Ahmad Shah Harbi, merupakan Presiden Persatuan Wanita Bumiputra dalam Perniagaan dan Profesyen Peniagawati. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Baik, kita tujukan soalan pertama dulu, diskusi kita dengan Aira terlebih dahulu. Aira, sebelum ini kita banyak berbincang mengenai kelangsungan perniagaan. Jadi kita ingin tahu sedikit background lah mengenai perniagaan Aira terlebih dahulu. Berapa ramai pekerja yang digaji dan bagaimana situasi perniagaan sejak PKPB dahulu. Adakah boleh survive ke bagaimana? Okey, terlebih dahulu Aira nak terima kasihlah kerana menjemput Aira. Okey, first sebab Aira sebagai seorang pengusaha kafe, kedai makan, okey, Aira mempunyai lebih kurang dalam 25 orang pekerja. Bila nak kata efek tu, Aira rasa tak ada terlampau efek sangatlah, sebab kita menggunakan kita punya strategi untuk macam mana kita nak bagikan pekerja itu dari mengekalkan terus bekerja dengan Aira. Jadinya Aira ada buat beberapa langkah lah untuk mengekalkan lagi pekerja yang sedia ada ni kan. Dengan norma yang baru ni tak adalah bagi Aira terlalu sukar sangat, sebab bagi Aira adalah cuma perbezaan keadaan kita, situasi kita yang berlaku sekarang dengan yang terdahulu lah. Sepanjang PKP dan PKPB ni tak ada beri Aira macam terlalu kelainan, tak ada. Setakat ni alhamdulillah pekerja pun masih memahami lagi spek yang kita buat. Itu saja. Bagaimana pula dengan Dato' Azlin? Mungkin Dato' boleh kongsikan PKS dan juga mikro, terutama daripada sudut peniaga dan juga pengusaha wanita itu sendiri. Kita tahu perniagaan antara kaum wanita ini banyak dimonopolikan oleh mereka dalam makanan dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka sekarang dan juga berapa ramai peniaga wanita yang telah pun mendaftar dalam peniaga wanita ini? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Aira tadi kan, kerana dapat mengekalkan perniagaannya dengan baiklah kan. Sebab keseluruhannya saya dapati ramai usahawan yang terkesan lah dengan ini, dan masuk dalam industri makanan itu. Dan kami di Peniagawati adalah satu kesatuan usahawan wanita yang tertua sekali di Malaysia ni kan, di mana terdapat ramai usahawan wanita yang di dalam micro enterprises dan di dalam perkhidmatan ataupun produk-produk yang selalunya tradisional kepada wanita, dan terutama sekali makanan dan
kosmetik, pakaian, semua yang amat terjejas dengan PKP inilah. Dan tapi saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada insentif yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat lalu, di mana terdapat banyak bantuan yang diberikan untuk rakyat, untuk perniagaan dan untuk merangsang ekonomi. Sebab walaupun kan kita dah sekarang ni PKP akan bermula pada 10 hari bulan Jun ini kan, saya dapati bahawa kan terdapat kesukaran lah kan bagi perniagaan untuk memulakan balik ataupun meneruskan kembali perniagaan. Sebab walaupun banyak sektor telah dibuka bermula daripada 4 hari bulan Mei hari itu PKP, tetapi sampai sekarang pun kita lihat kan ramai usahawan yang belum lagi kan buka kedai, belum lagi memulakan perniagaan sebab terdapat banyak cabaran lah untuk meneruskan kembali atau membuka kembali perniagaan tu. Dari segi kosnya, sebab kita terpaksa membersihkan premis, kan terpaksa menyediakan pelitup muka, hand sanitizer kan semua kepada pekerja-pekerja kita. Dan juga saya rasa salah satu daripada cabaran yang besar adalah kan penjarakan sosial ni. Kan di mana kalau kita premis kita dulu boleh memuatkan 20 orang, sekarang ni kan dah kena limit kepada 10 orang kan sebab social distancing tu kan. Jadi itu memberi satu cabaran yang besar kepada entrepreneurs untuk adjustkan bisnes tu. Dan sebab kalau kita kan dulu ada 20 orang pekerja, sekarang kita ada 10 orang pekerja yang kita terpaksa rotate, itu akan mencecaskan produktiviti. Dan produktiviti itu akan mencecaskan kita punya cost effectiveness tu. Sama ada kan adakah cost efektif kita nak memulakan perniagaan sekarang kan, di mana keadaan permintaan pun daripada pelanggan belum lagi balik kepada normal ya. Jadi saya rasa walaupun PKP ini memberikan kelonggaran yang banyak kepada kita semua dan akan memulihkan ekonomi kita secara berperingkat, tapi bagi usahawan yang memerlukan lebih banyak masa untuk adjust sebab dah dekat 3 bulan kita tak berniaga macam biasa. Jadi 3 bulannya akan terpaksa diambil untuk adjust dan keadaannya supaya keadaan pulih seperti biasa di dalam normal baru ni. Datuk, dalam Perniagawati sekarang ada berapa jumlah usahawan wanita dan daripada keseluruhannya itu berapa yang ada tak cerita-cerita yang Datuk dengar terpaksa gulung tikar dan sebagainya, dan jika ada mereka yang terjejas teruk ini, adakah dapat bangun semula melalui penjana yang diumumkan oleh kerajaan? Sebagai contoh, ada kerjasama dengan Bank Simpanan Nasional BSN dan juga tekun pembiayaan 400 juta, 50 juta untuk dikhususkan kepada usahawan wanita itu. Bagaimana? Adakah mereka boleh bangkit semula melalui inisiatif-inisiatif penjana yang dilaksanakan ini? Okey, Perniagawati mempunyai lebih kurang 1,500 ahli. Dan sudah tentu insentif yang telah diberikan oleh kerajaan bukan saja di bawah penjana ni, tapi yang dulu tu, yang prihatin dan prihatin PKS tu, semuanya membantu usahawan untuk meneruskan perniagaan dan untuk tidak menutuplah kan perniagaan mereka. Kan tapi sebab ramai usahawan kita adalah mikro, jadi pertolongan yang diberikan tu walaupun membantu, tapi kita kena lihat long term lah. Kan sekarang kalau kata yang kita dapat micro credit ke, kita dapat bantuan dari segi macam special relief facility tu kan, semua kan, jadi semua ni akan membantu untuk sementara waktu. Kan tapi kan kita kena lihat secara menyeluruh kan apa yang the way forward lah. The way forward. Dan saya kadang-kadang risau tentang bila bulan Oktober datang kan, bila bulan Oktober di mana kan moratorium bank pun dah tamat kan, dan subsidi upah pun tamat kan, ERP pun tamat. Jadi kan kita terpaksa
kita akan mengalami tekanan kewangan yang amat besar pada bulan Oktober tu. Sekarang ni kan pertolongan tu membantu. Tapi kan kita tak nak benda tu macam sementara waktu kan, di mana kita 6 bulan ni bergantung kepada pertolongan tu. Dan pada bulan Oktober nanti kita dah on our own dan kita nanti struggle dan kita tak nak lihat nanti dalam bulan Oktober tu banyak lagi benda yang berlaku. Sebab kalau kita tengok macam wage subsidi kan, subsidi upah. Subsidi upah tu kan sekarang ni kita mendapat pertolongan kan 1,200 ataupun lebih ataupun kurang kan untuk pekerja kita. Jadi kita boleh maintain pekerja kita kan. Tapi dalam pada kita maintain pekerja kita tu, kita kena tengok kita punya perniagaan secara keseluruhan dari segi adakah kita terpaksa menukarkan cara kita berniaga ke, produk kita ke, apa yang sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi bila kan bulan September nanti kan wage subsidi itu dah ditamatkan, dan bulan Oktober nanti kita terpaksa membayar semua kos ni. Dan bila kita terpaksa membayar kos ni, adakah kita dapat maintain? So itu satu cabaran lah bagi kita, sebab kita ada 3 bulan lagi untuk prepare ourselves for that. And I'm not sure whether kalau kita tengokkan 3 bulan tu masa yang singkat lah untuk kita adjust perniagaan kita kan ke tahap yang dulu. Baik, Aira, tadi Dato' Azrin ada menyebut mengenai program subsidi upah, iaitu kerajaan juga telah pun memperluaskan lagi program ini kepada 5 bilion ringgit dia punya dananya, dan sejak diperkenalkan pada dalam pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan 10 bilion, program subsidi upah ini telah pun disambut baik oleh pekerja dan juga majikan. Dan Aira juga katakan tadi sedikit sebanyak dari segi perniagaan Aira sendiri mungkin terjejasnya sedikit saja. Apakah strategi yang digunakan oleh Aira untuk mendepani situasi getir ini, dan bagaimana memanfaatkan daripada subsidi upah ini untuk terus menggaji pekerja-pekerja? Bagaimana agaknya model-model yang dijalankan oleh perniagaan Aira sendiri? Dan kalau boleh saya selitkan sedikit, tolong masukkan strategi bagaimana Aira nak menempani amalan perniagaan normal baharu selepas ini, sebab amalan perniagaan selepas ini akan berlainan daripada yang sebelum-sebelum ini. Mengenai yang kita Datuk cakap lah, subsidi upah. Subsidi upah ni sangat membantu sangat untuk majikan sebenarnya. Sebagai contohnya adalah untuk kita dari segi untuk mengekalkan pekerja ni, memang kita sebagai majikan memerlukan subsidi upah ni. Macam Datuk cakap lah, dalam tempoh 3 bulan je lagi sampai Oktober kan, kita kena mencari alternatif macam mana selepas ini. Dalam masa tempoh dan 3 bulan yang diberikan ni lagi tambahan, kita ada masa lagi sebagai majikan untuk memanfaatkan subsidi upah ni. Contoh Aira ada 25 orang pekerja. Sekarang ni Aira akan cuba untuk reschedule balik shift waktu pekerja. Dalam sekarang ni kita tak boleh untuk berharapkan 100% pada majikan, malah pekerja juga main peranan. Sebagai contohnya, dalam situasi sekarang ni ada win-win situation maksudnya melalui kebaikan pada majikan dan juga untuk pekerja. Masalah sekarang ni kita tak boleh, kadang-kadang kita sebagai contohlah kami kita ada pekerja, kita nak bayar gaji dia. Dengan pertambah lagi subsidi upah memang sangat membantukan majikan. Membantu majikan, tapi pada masa sama kita juga kena cari juga cara lain, iaitu Aira akan mengurangkan maksudnya macam lebih bekerja masa tu Aira akan mengurangkan. Dan lagi satu, Aira akan pergiliran waktu bekerja. Maksudnya Aira tak akan minta semua pekerja tu untuk bekerja dalam pada masa. Maksudnya akan bertukar waktu bekerja diorang. Jadinya daripada situ Aira juga dapat menyebabkan dari macam terlalu macam kita sebagai majikan tak perlulah mengeluarkan kos terlalu banyak kan untuk mengekalkan lagi pekerja ni, dan pada masa sama untuk mengelakkan pembuangan daripada kita, mengurangkan pekerja lah. Kita naklah sampai kita membuang kita boleh maintainkan pekerja, kita maintainkan, tapi dalam situasi macam ini kita kena dengan pekerja, kita kena saling toleransi, berkomunikasi macam mana cara kita untuk meneruskan pekerjaan ni tanpa Aira membuang pekerja. Jadinya kat sini Aira antara yang salah satu terjadi adalah Aira buat pergiliran waktu kerja masa, dan dia lebih masa tu Aira akan cutkan dia punya waktu masa untuk lebih kerja masa kan. Ada pekerja kita nak kerja
kelebihan masa sebagai OT itu kan. Tapi dengan cara yang baru ni susah sikit untuk saya nak teruskan kelebihan masa tu. Jadi sistem penggiliran pekerja itulah yang buatkan saya menukarkan cara sistem yang lama kepada yang baru. Okey, tentang norma baru bagi Aira dah dalam 5 hari ni kita dah mula cuba cara norma yang baru. Alhamdulillah Aira disambut baik sebab kita mengikuti apa SOP yang telah ditetapkan. Okey. Dan pelanggan pun yang datang pun alhamdulillah mengikut SOP yang kita telah tetapkan, dan pekerja pun tak ada masalah. Kita memang menitikberatkan soal kesihatan dan utamakan dulu sebagainya. Dan setakat ni saya rasa sekarang ni masyarakat dah mula menerima cara norma baru. Tak ada masalah lagi. Sebab tu Aira cakap sikit sebanyak tidak merasa sangat. Dulu dengan yang sekarang norma baru tak ada merasakan sangat. Sebabnya masyarakat dah mula memahami cara yang norma baru ni, apa yang kita perlu buat, mengikut SOP macam mana kan. Okey. Itu saja. Okey, baiklah, selepas ini kita akan bincangkan mengenai digitalisation dan juga rang undang-undang COVID-19 langkah sementara yang akan digubal di Parlimen nanti pada bulan Julai. Tetapi sebelum itu kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awni Pagi, segmen Realiti Rakyat membincangkan mengenai survival perniagaan ketika memasuki tempoh terakhir 6 bulan negara kita. Dan kita bersama dengan Dato' Azlin dan juga Aira Azhar, yang juga Aira Azhar pengusaha kedai makan, dan juga Dato' Azlin Presiden Persatuan Wanita Bumi Putera dalam Perniagaan dan juga Profession. Saya nak terus kepada Datuk. Datuk, kalau kita lihat kerajaan setuju untuk menggubal rang undang-undang COVID-19 langkah sementara. Rang undang-undang ini merupakan pelepasan sementara atau temporary relief daripada tanggungjawab perjanjian bagi suatu tempoh yang ditetapkan, dan ini penting untuk tempoh selepas moratorium dari segi menangguhkan sementara tanggungjawab termasuk sewa dan perjanjian lain perniagaan. Adakah Datuk merasakan bahawa ini akan membantu lebih ramai perniagaan, terutamanya PKS dan juga mikro itu sendiri, Datuk? Saya rasa rang undang-undang ni memang perlulah kan bagi keadaan sekarang ni, dan kiranya kita ni dah lewat sikit lah kalau kita tengok seperti yang berlaku di Singapura dan di United Kingdom. Mereka telah dah luluskan COVID-19 Act ni dalam bulan April lagi ya. Jadi sekarang ni kerajaan tengah mengambil input daripada semua pihak dan tentang apa yang nak dimuatkan di dalam rang undang-undang ni. Saya rasa ini memang perlu, sebab dalam keadaan kita sekarang kan di mana kita terpaksa fokus untuk revive business kita kan, dan tentu sekali kan banyak contractual obligation yang kita dah tak boleh nak perform lah kan, bukan sebab kita kan, tapi memang kadang-kadang kan disruption dalam rantaian bekalan, kadang-kadang kekangan kewangan kita tak boleh bayar sewa semua kan. Jadi kita perlukan COVID-19 Act ni untuk memberi kita peace of mind lah, supaya kita dapat fokus revive on kita punya business kan, tanpa kan perlu fikir tentang siapa landlord yang nak saman kita semua kan. Dan salah satu advantage yang kita fikirkan benda ni lewat sikit daripada negara lain ialah kan supaya kan sekarang keadaannya lebih jelas. Sebenarnya sekarang kan bila kita mulakan perniagaan, kita dah premis kita dah buka semua kan, dan kita nak memulakan perniagaan ni balik, kita dapat lihat banyak cabaran-cabaran lain yang kita mungkin tak dapat lihat dulu. Jadi sekarang kalau kita nak mulakan perniagaan ni, kita dapat tengok apa cabaran dan apa lagi kontrak yang ataupun perjanjian yang kita dah tak dapat nak laksanakan. Kita boleh bagi input untuk dimasukkan ke rang undang-undang tu sekarang. Dan saya harap rang undang-undang ni kan akan retrospektif lah, maknanya dimulakan daripada 1 bulan Mac ke kan di sebelum ni, dan
walaupun dia akan menjadi satu temporary measure saya rasa kan, tapi temporary measure tu boleh dipanjangkan bukan saja 6 bulan tapi mungkin kepada tahun hadapan supaya memberi lebih banyak masa kepada usahawan dan individu sekalian untuk adjustkan semua komitmen kita di dalam kontrak. So kan ini memang perlu dibuatlah dan tentunya akan menolong dan semua orang dalam menghadapi cabaran COVID-19 ni. Baik, Aira, kalau kita lihat sejak PKPB ini, saya pasti dari segi perniagaan, jualan makanan dan sebagainya, masih lagi boleh dijalankan perniagaan itu di atas talian dan sebagainya disebabkan oleh adanya pengendali ataupun perkhidmatan penghantaran makanan. Dan ini satu lagi berita yang kita terima iaitu mengenai usaha kerajaan, iaitu kerajaan mendorong perusahaan mikro dan JPKS beralih kepada khidmat digital atau dalam talian, iaitu kerajaan bersama dengan sektor swasta akan membiayai usaha berkenaan melalui geran padanan sebanyak RM140 juta dan peruntukan ini akan digunakan untuk sesi latihan, subsidi penjual dan bantuan penjualan. Jadi bagaimana sebagai peniaga Aira boleh memanfaatkan kepada dana yang diperuntukkan ini dan bagaimana juga Aira sebagai peniaga boleh meningkatkan lagi skill-skill perniagaan terutama yang dalam beralih kepada digitalisasi ini sendiri. Okey, mengenai digitalisasi. Okey, sebenarnya ada mengenai digital ini adalah ada kelemahan, ada kelebihan dan tak semua kita yang berkebolehan dalam untuk menguruskan sesuatu perniagaan itu dalam melalui digital kan. Macam Aira tak mengesyorkan sangat melalui digital lebih bagus sebab kepuasan kita sebagai macam kita customer ni lebih suka berdepan secara berdepan lah, maksudnya beli barang depan mata kan, bukan melalui digital. Tapi dengan waktu sekarang ni sukar sebab kita nak buat 100% untuk berniaga yang sebaiklah untuk dapatkan regular customer tu balik pun susah juga kan. So mulai salah satu yang terbaik adalah digital platform ni yang boleh, salah satu yang boleh bergerakkan lagi untuk terutama yang dah berpuasa hari itu terlalu ramai sangat orang buat jualan melalui digital kan, media masa semua tu. Jadinya ada kekurangan dekat situ adalah bila terlampau ramai dan bila macam permintaan permintaan berkurang kan, tapi terlalu ramai yang usahawan-usahawan yang melalui digital tu yang tak tahu menggunakan lagi cara untuk memperkenalkan produk dia semua kan. Itu pun adalah macam satu kelemahan juga lah. Tapi kelebihan dari situ adalah bila kita masuk digital, kita punya produk lagi meluas sebenarnya tau. Sebenarnya lagi meluas untuk orang perkenalkan produk kita daripada yang kita lagi waktu berjalan, orang dah kenal lebih meluas lah kan semua ni. So Aira masak macam katakan lebih kurang kata melalui digital adalah banyak lagi mengurangkan kos sendiri tau. Tak perlulah macam kita nak mikirkan sewa kedai itu semua kan, dapat mengurangkan kos sangat yang kata orang boleh lah daripada dalam 60-70% kan untuk sebab kita fikir akan datang. Macam mana akan datang tu dalam bisnes ni untuk nampak kan keuntungan dia sebagaimana macam kita tahu makanan ni memang kita boleh pergi jauh sebenarnya. Tak nafikan dalam perniagaan perwujudan ke atau benda sektor lain ke, walaupun makanan memang boleh pergi jauh sebabnya kita memang makan kan. Jadinya daripada situ kalau kita melalui platform digital pun ada baiknya ada buruk juga. Sebenarnya kami dalam masa sekarang ni sukar untuk orang untuk berniaga di luar dan banyakkan kos lagi untuk yang berniaga dekat kedai tu memang perlulah yang digital ni kan. Selagi banyak tu bersama dia tak adalah macam untuk kita sebagai macam Aira ni ada kafe, Aira nak kena mikirkan juga macam mana kita untuk tingkatkan untuk sale dengan nombor-nombor baru ni, macam mana untuk kita menambah lagi pendapatan untuk kafe Aira kan. Jadinya bila macam tu Aira pun sikit sebanyak ada juga macam bantu pekerja untuk mempromotkan barang tu, serta barang kafe tu untuk dalam melalui digital.
Okey, Datuk, bagaimana pula dengan perkara digitalisasi ini? Susah saya nak sebut, Datuk. Bagaimana dengan kita nak beralih kepada sektor digital yang sekarang ini dilihat merupakan antara pasaran yang sangat-sangat penting. Tapi dalam masa yang sama juga, bagaimana dengan infra kita, Datuk? Infra kita, saya nak Datuk pilih, cemerlang, baik atau menyedihkan? Dan bagaimana dengan pendapat Datuk mengenai perkara ini? Baiklah saya cakap. Same answer kan tu. Tapi sekarang saya rasa memang secara keseluruhan memang kita perlulah kan go towards automation, digitalization dan apa ni sebelum PKP pun dulu kan kerajaan kan memang ada banyak program kan ke arah kan IR 4.0 semua kan. Jadi ini satu time yang di mana baik kan waktu ni di mana kita semua terpaksa lah kan pergi kepada automation dan digitalization ni dan saya rasa setiap perniagaan pun kan kalau kita boleh lah kan diberi latihan, diberi dana kan untuk buatkan infra dalam perniagaan kita sendiri itu kan kita akan is a way towards the right direction kan kita nak menjadi negara maju kan kita memang perlu ke arah itu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang baik dan saya amat gembira kan yang ada banyak geran dan latihan yang diberi di bawah penjana sebab memang banyak industri yang terpaksa pergi ke dah kena buat online macam kalau kita fikir tentang training training sekarang dah tak boleh dah ramai-ramai kan kalau nak buat seminar kena buat bengkel kan jadi terpaksa pergi ke online jadi kalau kita nak pergi buat online training tu kita perlukan semua infra tu kan kita perlu beli software yang bagus kan semua kan jadi kita itu amat dialu-alukan digitalization ni. Baik, jadi kami kira Perniagawati menyambut baik apa yang diperuntukkan oleh kerajaan ini melihat kepada mendigitalisasikan perniagaan ini dan terima kasih sekali lagi kepada kedua iaitu Aira Azhar dan juga Dato' Azlin Ahmad Syaharbi pendapat yang begitu benar sekali ataupun perkongsian yang begitu benar sekali melihat kepada isu perniagaan wanita. Kita fokus kepada wanita pada hari ini dan untuk itu awal ni pagi segmen Realiti Raya berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.